Kita kelas ni nak habis dah ni, Ashraf. Apa chapter lagi doktor? Ni strategi kalau monitoring ni dah habis dah kot. Satu chapter lagi. Hmm. Jangan nak tanya pasal group assignment doktor. Tanya apa? Assignment? Nak buat macam mana nanti. Sebab dia macam flow dia tu macam apa, muka surat 389 dengan 388 dengan 389 tu dia macam tak sangat. Dia bagi step ya. Doktor nak format yang ada ni apa? Introduction, overview, literature review, lepas tu yang finding, analysis apa semua tu yang doktor bagi. Dia macam tak kurang pencerahan lagi. Yang nak minta doktor explain. Kita tengok macam ni ya. Okey doktor. Tengok. Lihat ada tajuk yang seterusnya mungkin tajuk terakhir bagi lesson ni iaitu strategi monitoring. Okey. Strategi monitoring dalam dia punya model adalah bahagian terakhir dalam proses strategic management, strategic management proses. Jadi biasanya kalau kita lihat mana-mana aktiviti, the last part is monitoring. So monitoring kita buat is to evaluate the performance of the action plan, of our action plans. So as we set our objective and we execute the action plan, and of course the final thing that we need to do is monitor, comparing the actual result with the objective that we have set. So we need to measure the KPIs. Is it sama ada achieve not? Okay, that's the basic benda yang asas dalam monitoring. Kita nak compare kita punya performance dengan kita punya objektif. The objektif kita mungkin set dalam peringkat yang awal sebelum tu. Okay. Okay, pertama. Okay, normally there are 3 basic activities in strategy monitoring or strategy evaluation. Yang pertama, ada hiring basis activities. So we need to see the progress of our action plan. Okay, so maybe we have short-term plan, long-term plan, or even medium-term plans. So we need to see, we need to assess, or we need to monitor their performance. So when the time comes, so we need to compare
with the actual result. Maybe at the end, maybe if we divide it into quarter, so we need to compare every quarter, every 3 bulan performance of our activities. So the last thing that we need to do is to take corrective action if needed. Take corrective action. There are some deviation ataupun ada sedikit sisihan, ada sisihan deviation kan. If there are deviation from the actual performance, so what kita kena to take corrective action. We need to rectify the problems. Okay? Kita kena ambil tindakan segera lah, so that the problem is not prolonged. So immediate corrective action is very important lah. The company can ensure that we are on the right track, track yang betul. Okay, so that's the 3 main activities in strategy monitoring. So okay, next, what are the strategy evaluation or strategy monitoring criteria? So according to Rumelk, ni Richard Rumelk kan. Richard Rumelk is a animal scholar. So he has suggested there are 4, ada 4 strategy monitoring criteria that we need to take into consideration, which are consonance, consonant, competitive advantage, which is the external factors, and consistency and feasibility, which is the internal factors that we can take into account. Okay, jadi kita tengok what does it mean by consonants. Apa maksud dengan consonants? Jadi for those who has the textbook, siapa yang ada textbook can turn to page number berapa ni? 362. 362. So according to Rumelk criteria for evaluating strategies, Rumelk has suggested 4 criteria for evaluating strategy. Yang pertama, we need to see in terms of consistency. Okay. Consistency means apa ni? Whatever thing that we have done, we need to monitor the consistency. Consistency. For instance, maybe setting goals and policy. So we need to ensure that we need to implement the policy consistently. So we need to decide what can do, what cannot do in achieving the company goals. Okay. So if we flip-flop, contohnya sometimes we sometimes can and maybe cannot. So it's not consistent. So it's not
suggested by Rumel. Okay, consistent. Okay, yang kedua, consonants. Consonants. We implement the when we want to monitor the strategy evaluation or strategy monitoring into Rumel. State that we need to see the trend. We need to examine the set of trends. What was happened in our surroundings. For instance, individual trends or environmental trends, consonants. Apa yang berlaku sekitar kita, monitor what was happened. So we need to adjust ourselves. We need to adjust ourselves so that we can achieve the objective. Jadi kita kena keep on monitoring trends in our surroundings. Okay, jadi trend that pandemic COVID-19 in they are facing Doktor, suara doktor tak dengar. pricing semua sekali tu adalah alat yang kita boleh gunakan to create competitive advantage. So itu adalah empat perkara yang kita kena ambil kira dalam kita adjust kita punya strategi. Okay, tu yang Betul. ya.
Doktor tak share slide. Tadi doktor terleft tadi. Slide mana ni? Slide yang Ni. Di present. monitoring tu. Tadi Ni. doktor to left tak ada slide. Yang 4. Tadi doktor terkeluar Keluar. dari webex. Ni nampak tak slide sekarang? Tak nampak doktor. Sekarang ni nampak tak? Sekarang ni okey. Tak nampak? Tak. Tak lagi doktor. Ya. Jadi sebenarnya saya tengok kat sini juga. Okay, saya baca kat sini. Nampak tak sini? Ya, dah Nampak nampak. Dia boleh refer kepada sini lah. Refer pada sini for your lebih lanjut ni tak slide ni. Tak nampak doktor. Nampak? Dia gelap. Okey, nampak dah. Dia dah nampak dah doktor. Okey, dah. Consonant consistency, feasibility estimate. Okay. Jadi strategi dramatic change, increase or dramatic change in the environment. Okay, dramatic increase or change in the environment. And the environment that we are operating, of course, can give challenges to the managers and also to the strategists. So of course, and prior to this, we have learned a lot of factors, SWOT analysis, search opportunity threat. So these are itu adalah di antara faktor yang kita kena ambil kira. Sebab tu ialah cabaran-cabaran. Sekarang ni lagi mencabar tak? Sekarang ni lagi mencabar disebabkan oleh COVID. Sekarang ni kita PKP, full lockdown. Jadi for those who are doing business, so they are in very cabaran, challenging situation. So how to run, how to maintain profit, and how to and to maintain profit, of course, they need to generate income. So since the government has suspend many activities, so and the company can do business, so it's a big cabaran besar kepada syarikat, challenges kepada syarikat. Yang kedua antaranya the increasing difficulty in predicting future with accuracy. So we cannot predict is going on in the future.
same macam cuaca lah. Cuaca. We can predict weather condition. Day, daily, weekly or even monthly. So the same thing goes in business. So when we do this, we want to predict things, so we can input we can input several variables certain variables in certain programs, so then we can predict what is our performance then maybe next year in certain period of time. Satu kerajaan ni dia boleh anggar, betul tak? Dia boleh predict KDNK tahun depan berapa, ataupun GDP berapa, dia punya employment rate berapa. Jadi kalau dia buat macam ni, what is the employment rate? Berapa peluang pekerjaan yang dapat dihasilkan. Kalau kerajaan turunkan faktor ni, berapa dia punya kadar pengangguran. Sebab tu dia menggunakan formula tertentu. Ada purpose dia punya we have certain equation yang kita boleh gunakan untuk to predict something. Jadi sama dengan melainkan berubah. Kalau benda tu berubah, jadi may give different cuaca, sebab ramalan cuaca tu dia menggunakan tak meteorologi, dia guna macam mana. Jadi kita boleh anggar esok ni hujan ke panas. Biasa sekarang ni tepat. Kalau biasanya kita boleh plan kita punya perjalanan. Kita boleh plan our journey, our travel. Jadi berdasarkan ramalan cuaca tu. Ombak berapa. Okey, jadi sama dengan bisnes. Jadi kerajaan boleh kerajaan boleh anggar dia punya negara untuk tahun depan berapa berdasarkan variable yang dia ada. Ada the increasing number of variables. Sekarang ni variable ni apa? Variables, increasing number of variables. Apa ni? Apa boleh tahu? Benda yang berubah. Variables. Benda yang berubah, betul? Benda yang sentiasa berubah katanya. Variables. Berubah. Maksud dia dalam konteks ni, variable ni adalah pemboleh ubah. Bukan benda yang berubah. Pemboleh ubah. Contohnya, salah satunya interest rate is variables. Contohnya kalau kita buat bisnes, kalau kita doing business, contohnya variables tu kita punya bilangan pesaing adalah variables. Bilangan produk yang kita tawarkan adalah variable. Ada variable juga yang kita perlu ambil kira sebab efek kita punya bisnes. Okey. Demographic factor orang yang faktor penduduk, variables, pemboleh ubah yang memberi kesan kepada our business. Itu adalah variable. Boleh faham tak? Jadi so when a lot of things need to take into consideration to make it our strategy evaluation is much more difficult, but not so difficult sebab nowadays we have computers. We have kita ada computer to do all these things. Okay, masuk benda tu dalam komputer, kita boleh masuk dalam dalam kita masukkan variable ni dalam kita punya software, and then kita boleh predict. Dia keluar nombor yang untuk menerangkan perkara-perkara yang kita nak check apa yang kita nak sign up. The rapid rate obsolete even plan. Jadi
the rate of the obsolescence of even the best plan. Jadi suatu benda tu dalam menjadi obsolete obsolete. Contohnya dalam kalau kita terlibat dalam bidang IT, so IT ni satu benda yang dia punya lifetime is very short, very fast. Changes is very fast. Jadi maybe the plan that we decide today can only last maybe for a month or a few weeks compared to we run maybe contohnya construction industry which is very stable. Okay. Tapi sebab teknologi tu switch very fast, and we cannot predict what is our competitors' reaction. Okay. Jadi kita explain sebab benda tu berubah-ubah. Okay. Rapid rate of obsolescence of even best plan. Okay. Ni apa, the increase number of both domestic okay. Kalau we do if we do international business, so of course we take into account the externalities of the externalities faktor luaran. Contohnya in term of kita punya negara yang kita operating. Okay. Decreasing time spent for which planning can be done. Okay. Dia masa decreasing time spent for which planning can be done with any degree of certainty. Okay. Ni faktor ni berkait dengan nombor 4 lah. Nombor 4 ni, the rapid rate of obsolescence of best plan. Kalau benda tu obsolete very fast, so time spent to do things need to change very fast. Okay. Contohnya kita cannot wait much longer to do things. We can wait much longer. If we get anything that is good, we just execute and see kita tak boleh to execute our plan. Okay. On the industry we are in. Okay, bergantung pada industri yang kita berada pada. Apa yang industri? Kalau industri tu IT, benda tu berubah cepat. Kalau benda tu construction, lambat sikit. Kalau benda tu terlibat dalam bidang apa yang lambat sangat perubahan. Perubahan tu lambat. Okay. Jadi kita boleh tengoklah. Okay. So what the process of evaluating strategy? Okay. Strategy evaluation should initiate managerial questioning of expectation and assumption, should trigger a review of objective and values, and should stimulate creativity in generating negative for evaluation. So seperti yang saya cakap at the beginning of this class, jadi I'm going to relate strategy we have decided. So maybe we have a set of objectives.
we execute our plan based on the stated objective we have decided. Jadi kita ada objektif-objektif tadi. Jadi KPI ya, KPI. Kita ada KPI and we move toward we set our plan, we do our activities based on the KPI that we have decided. Okay, jadi evaluation strategy is a continuous process. It's a continuous process. It's not periodical basis. Bukan berkala. Dia proses berterusan. Proses berterusan. Okay, ongoing ya. Successful strategy combine passion. Jadi kena we need to have strong perseverance, to achieve strategy, and if necessary, you need to take action. So these are example of strategy evaluation metrics. Okay, strategy evaluation metric ni soal benda yang kita boleh gunakan. Contohnya sini lah. Ni strategi evaluation framework. Contoh kat sini. Nampak tak ni? Kelas, you can see. Boleh nampak tak kelas? Nampak tak tu? Nampak. Jadi, benda ni nak beritahu sini. Okay. Okay. Maybe di sini kita ada start di atas. Kita normally kita start from the top. Kita add one activity review basis of strategy. Kita kena prepare revise internal revise internal factor evaluation IFE metric and EFE metrics. Compare revise to existing. Okay, revise. Prepare revise to existing internal factors. Jadi kita ada yang initial IFE and then kita ada yang current one. Kita punya tu. Okay. Jadi do significant difference occur. Jadi kalau kita nak, sebab saya cakap tadi, jadi bila kita nak buat evaluation, kita kena ada dua. Kita need to make comparison strategi and kita punya with kita punya objektif dengan kita punya progress actual. Jadi do significant difference occur? Kalau if yes, take corrective action. Di kat sini ya. Take corrective. If no, so present. If no, what? No, continue present course of action. Jadi kalau no, kita consider everything is on the right track. So we just proceed what we are going right, what we are doing right now. Senang sajalah. Okay. Boleh ni faham. Reviewing basis of strategy. Apa yang kita kena ukur? Mungkin ni boleh baca sendiri ni. How have completer reacted to our strategy? How have completer strategy change? Measures computer strengths and weaknesses change. What are computers making certain? Jadi ni adalah di antara perkara-perkara, there are the things that we can consider when we want to review our strategy. Soalan-soalan ni kita kena jawab lah. Contohnya, bagaimana pesaing kita bertindak balas kepada strategi kita. Okay, yang kedua, how have competitor strategy change? Apakah strategi pesaing kita berubah? Kalau dia berubah, apa yang kita kena buat? Jadi itu contoh-contohnya. Dan dia ada beberapa lah. Dia ada beberapa
perkara lain yang kita kena consider soalan-soalan yang lain. Thing that we do, so we need to ensure that we can achieve our competitive advantage even though we have align and adjust our strategy. Okay, tadi yang pertama tadi based on roadmap tadi. Yang seterusnya, measuring organization performance. Okay, bagaimana kita boleh measure? 3 critical comparison. Kita have a different period of time. Kita compare from different quarter, mungkin different months. Okay, January, February, different quarter, year, maybe year 2020, 2021, 2019. Itu comparison. Kita boleh guna lah. Different time period. Okay. Tahun 2020, 2019 good, but ya ada COVID. 2020 sebab COVID hit our country, performance much affected due to COVID. Jadi performance going down. Sebabkan jadi kita punya profit slump. Okay, range. Okay, slump. Jadi for 2020 not good ataupun not that good compare to 2019. So 2021 we are hoping we can do better than 2020. Okay, so jadi mungkin kita yang kedua kita boleh guna kita punya competitors performance as our comparison point. Comparison point, titik perbandingan. Kita boleh gunakan our competitors performance. Jadi who are our competitors, and we need to compare our performance competitors. Compare using industry average. Okay, we can compare our performance and industry average. For instance, what is contohnya industry. What are industry that we are in? Contohnya beverages ataupun food industry ataupun automotive industry ataupun telecommunication industry. So in the telecommunication industry, so who are the leaders in that industry, and then we or we get industry average. Industry average ni kita ada contohnya figure lah. Figure. 10 companies in the telecommunication industry, average it out. Contohlah ada 10, the average dapat berapa, and then our company with the industry average. So jadi we can compare whether we are good or not. We have tiga forms. Tiga form of comparison. Okay, comparison. Yang pertama, kita boleh gunakan pesaing kita sebagai titik perbandingan. Yang ketiga, kita boleh gunakan industri average, purata industri. Kita ukur kita punya firma kita, kejayaan prestasi firma. Kita ni boleh fikir secara logik lah. Jadi kalau kita performance better than industry average, jadi we are we much better lah. We are much better in our performance. Okay. Ada nak tanya? Doktor, Ada apa-apa soalan? Kita kena cari sendiri ke? Industry average tu. Kena cari sendiri, doktor.
Okey. Ya, 5 minit. Ni 2.50. 2.3. Kita sambung dalam 3-5 minit. 2.55. Kita sambung balik. Terima kasih. Bye. So now kita masih lagi bincang tentang monitoring proses ataupun evaluating strategy or monitoring strategy. So let's say if we need to take corrective action, so what kind of corrective action that we can use? So what are the possible corrective action that we can take to the firm? So here ada 11, ada 12 Ada 12 alternative of corrective action that we can use or we can make depend on the problem that we encounter. Okay. Jadi firm structure, factor strategy, device policy, and maybe yang ke-12 tu outsource business function. Among the acting or the thing that we can do in doing corrective action. Okay. So maybe we cannot use all. So maybe we can pick up the best for the company, which is the best corrective action based on the situation that we encountered. Okay. Boleh ya? Boleh? Nabila ada tak? Ada, saya ada. Boleh tak? Ada. Kira ada. Yang lain pun ada kan? Yang lain pun ada. Syarifah, Nurul Syuhaida ada? Nurul Syuhaida. Tak ada? Nurul Syuhaida. Tak ada. Ada Nurul Syuhaida? Adam ada? Adam Adik? Aina Syukri? Aisyah Aziz? Ahmad Zamri? Semuanya ada lah. Mungkin dia tak jawab ni, dia tak on. Ya? Yeah? Dia tak on apa? Mic Ahmad Zamri jawab ada. Okay. Jadi next kepada tools
in evaluating the company performance. Apakah tu yang kita boleh gunakan? Tools ni ada ataupun instrument. Tool atau instrument. Yang ni scorecard, balance scorecard. Biasa dengar tak Ashraf balance scorecard? Biasanya kalau sudah accounting, balance scorecard is something yang familiar. Saya dengar tak tu? Ashraf? Biasa dengar. Biasa dengar tak tu? Biasa dengar ataupun biasa guna tak? Guna tu macam mana tu? Maksud Dato' apply dalam Dia juga? dalam auditing, dalam ada persyaratan lain ajar tak balance scorecard ni? Okay, sebab rasanya tu dah lama. Rasanya macam lecturer pernah mention jika itu dah lama lah kita ada update punya cara. Cuma tak ingat apa. Tak update ya. Jadi Dah jadi ni balance scorecard ni adalah dia punya kita boleh guna performance lah, KPI. Key Performance Indicator. Jadi Kaplan ni orang yang bila accounting kan. Kaplan KAPLAN. Across nama ni Robert Kaplan. Ni dia scholar dalam bidang accounting. Nampak tak slide ni? Kita tunjuk lah. Buku. Nampak tak tu? Buku nampak tak? Nampak Nampak? Okay. Balance scorecard. Developed by early 1990s. School Kaplan, David Ness. Develop these four perspective of component. Yang pertama financial, yang kedua customer knowledge, yang ketiga internal business process, learning and growth. So for each of these perspective sub component KPIs. Okay. Jadi saya ada upload two videos ataupun dua video dekat e-clip tu. Jadi awak boleh
watch or see that video, watch the video to better understand what does it mean by this balance scorecard and how we can use this balance scorecard to evaluate atau monitor the firm performance. Boleh? Jadi mungkin kita boleh guna alat-alat lain. Doktor, Ya. dia macam sebelum ni ke doktor? Dia guna weight average. Dia guna average kan doktor? Yang comparison guna weight ke macam mana doktor? Tengok macam mana doktor? Dia tengok dekat sini. Tak ada. Jadi kalau kita tengok dekat buku kita ada kat sini ya. Ni contoh balance scorecard yang ada dalam buku kita lah. Exam card score tu benda yang kita nak ukur. Jadi kita dia ada sini dia ada customer perspective. Ada yang pertama tadi dia segi learning growth. Kata learning and growth. Okay, learning and growth perspective. Okay. Dan juga dia ada internal business process, operation, learning and growth mungkin employees, community, social responsibility perspective. Okay. Business ethic, learning and growth. Juga learning and growth. Set dia punya objective for each perspective ni. Jadi kita set kita punya customers punya target, what we want to do with our customers, measure the target. Okay, and then set the time, dia punya expected time, and then kita compare in certain period of time. Dari segi operation, kita punya set, kita punya operation, what we want to achieve, bila kita nak capai, dan set, kita compare. Jadi macam tu. Jadi apa yang saya upload dalam e-clip tu, example explanation, which is good explanation from two videos. Jadi awak boleh tengok video itu, jadi awak boleh faham dengan jelas bagaimana kita boleh menggunakan scorecard ni untuk mengukur prestasi. Jadi actually is cascading. Contohnya kita nak mencapai contohnya dalam running business, kita nak capai good financial performance. Okay, good financial performance, contohnya dia punya item yang paling utama sekali. Jadi mungkin kita kena start dengan learning and growth. Yang kedua, it must be supported by internal business, and then customer knowledge, and then finally financial performance yang paling atas. Jadi kita kena ada learning and growth terlebih dahulu. Contohnya learning and growth, bagaimana kita mempunyai pekerja yang terlatih, pekerja yang berkemahiran, pekerja yang knowledge workers. And then kita kena update kita punya internal business process. Bagaimana pekerja-pekerja terlatih tadi boleh meningkatkan dari segi proses dalam penghasilan produk atau perkhidmatan syarikat tadi. Jadi di samping itu, ada tak company melakukan dari segi customer knowledge? Itu dari segi segmentation, dari segi identifying customer needs,
what are their dari segi strategi to achieve, to reach our customer better and so on. Jadi balance scorecard ni dia adalah ada satu instrumen yang kita boleh untuk meningkatkan prestasi. Jadi kalau dekat salah satu daripada apa yang kita nak ukur, nak dia tentukan, jadi kita boleh adjust bagi setiap dimensi tadi. Sama ada financial dari segi, mungkin dari segi learning and growth, mungkin dari segi kalau yang keduanya proses perniagaan, dari segi target market, target customer untuk meningkatkan prestasi. Okay. Jadi untuk penerangan itu asas balance scorecard. Jadi ini okey. Ada soalan? Balance scorecard? Balance scorecard ni dia macam KPI je lah kan, atau macam dia macam yang kita biasa guna tu kan. Balance scorecard ni kita set kita punya objektif kat sini. Set objektif, measure or target. And then kita execute based on primary ni. Ada kita set tadi mencapai ataupun tidak mencapai. Jadi untuk faham ni awak kena tengoklah video yang saya upload. Di situ dia beri tunjuk contoh-contoh sekali bagaimana kita boleh menggunakan balance scorecard. Okey? Okey Doktor. Dengar Doktor. Doktor, yang ni kan correlation action. Encik Ashraf tak dengar? Yang ni correlation action Doktor kan. Yang mana tu? Yang balance scorecard tu. Jadi ni kita nak assess performance. Dengan mengambil kira kat sini dia kata faktor financial dan non financial combine. Ini balance scorecard approach to strategy evaluation aim to balance long term and short term concern to balance financial and non financial concern. Maka mengimbangkan pencapaian syarikat dari segi kewangan dan bukan kewangan. Okey. Dia macam objektif juga Doktor ke tak? Jadi balance scorecard ni adalah instrumen. Dalam kad tu, dalam scorecard tu kita letak kita punya objektif apa. Sampai bila nak capai kita boleh buatlah kalau kita secara bertulis tak dekat ni, kad skor ni, kita susah nak ukur. Kan? Jadi ia meringkaskan.
Dia meringkaskan apakah KPI yang perlu dicapai berdasarkan 4 perspektif tadi. Financial, learning and growth, proses dan juga apa lagi satu lagi ni yang tadi. Okey. Okey doktor. Dia macam lebih kurang mencari sebab lah kenapa dia tak dicapai objektif macam tu lebih kurang. Jadi kita boleh straightforward go to the specific issues. Kenapa benda ni tak boleh capai kalau kita tak capai lah. Contohnya dari segi customer tadi kan. Jadi adakah kita melakukan customer segmentation? Jadi ataupun customer penetration. Berapa kita nak capai untuk that period of time. Jadi kita buat katakanlah 30%. Jadi at the end of the day, at the end of the evaluation period, jadi kita ukur. Adakah company itu mencapai 30% customer penetration which can generate 30,000 sales. Sebab dia akan affect punya financial performance. Jadi kita tengok. Kita tengok bahawa sebab tu financial performance kita, sales kita tak bagus. Sebab we are unable to generate even 30% customers that we have set before. We have decided. Jadi that's why kita kena increase kita punya customer penetration in order to increase our sales, translate to kita punya better financial result. Contoh lah. Contoh. Sebab tu kita tengok dari segi yang bawah sekali, dari segi apa tadi yang bawah sekali, dari segi learning and growth. Ada apa yang kita buat dari segi kita punya untuk meningkatkan financial performance. Jadi adakah training ke dari segi apakah continuous improvement yang kita buat terhadap peserta untuk meningkatkan dia punya keberkesanan, meningkatkan dia punya kemahiran, meningkatkan dia punya pengetahuan. Tu sebab kita tahu staff ni ada kesan yang tertentu lah kepada prestasi syarikat. Jadi itu kita boleh buat lah dari segi training and development of our staff. Jadi itu kita tengok dalam kad skor. Jadi ringkasan. Jadi kalau dalam business dia ada satu business canvas model, business model canvas. Okay. Business model canvas. Jadi dia ada MC tu kita boleh plot beberapa komponen macam mana kita boleh optimize kita punya business profit kat BMC. Lebih kurang, jadi tak business scorecard ni lebih kurang BMC lah. Kalau kita tengok, kalau kita belajar entrepreneurship, kita ada business model canvas. Okay? Boleh doktor. Yang sebenarnya ni saya rasa awak boleh baca sendiri. Character of effective evaluation, character of effective evaluation system ni boleh baca sendiri kot. Ekonomi bermakna time ada. Ya. Kenapa dia cakap tu dekat slide tu, dia cakap slide yang tadi, slide yang ke-20. Dia cakap terlalu banyak global information can be just as bad as too little information. Too much information can be just as bad as too little information. Okay. Jadi dia kata sini strategi evaluation must be economical. Okay, must be economical. Jadi kita mungkin collect ataupun gather information
say that at least maklumat yang tak berkait bagi is not irrelevant information is useless kan, useless. Jadi maklumat is important, information is important, but we need to screen that is very useful information ataupun maklumat yang useful to us. Jadi kalau tak guna, ada orang pada kita lah sekarang ni, kita ada WhatsApp kan. Kalau maklumat banyak pun ada kadang ada yang fake, betul tak? Sekali ni kita nak tengok kita apa case, number of cases COVID-19. Jadi kita nak maklumat, walaupun ada maklumat tu mestilah yang maklumat yang what activity should be designed to provide ni baca sendirilah kot. Boleh tak? Yang kedua, yang seterusnya ni baca sendiri tentang effective evaluation system ni. Yang seterusnya contingency plan. Jadi faham apa maksud contingency plan? Is a plan B ya. Kita kata dalam bahasa mudah is plan B. If plan A is not plan C. Is an alternative plan. Can be defined as an alternative plan that can be put into effect if key event do not occur as expected. Kalau kita, of course, bila kita run business, we hope that the strategy or the objective that we have planned can be executed smoothly, but maybe we cannot expect, but we cannot predict what's going on in the future, especially for the long-term plan. So for that kind of plan, especially long-term plan, we need to provide contingency plan B. So we need to think, we need to consider what is the alternative plan. The general plan is not working, it's not happen. Contingency plan. Ada ciri-ciri effective contingency plan. Yang keseluruhannya auditing juga kita gunalah untuk kita menilai prestasi audit as awak ni with the term audit. Dan awak pun ada subjek audit kan? Audit betul tak? Ashraf? Betul, ada. Audit, biasanya primary function of auditing apa? Maksudnya primary, apa fungsi utama dia? Nak tahu apa audit, bila kita buat audit ni? Dia nak bagi fair value dengan ni Dr. Fair value, benda tu yang betul-betul tepat lah dengan reasonable assurance, jaminan. Kita guna kita boleh guna audit tu untuk general. Penerangan tu semua boleh. Yang macam mana, audit tu apa sebenarnya? Yang awak terang tadi dalam konteks perakaunan. Kan? Audit ni apa sebenarnya? What is audit? Kenapa kita buat audit? Dia nak dapat maklumat yang betul dan tepat lah tu. Kita nak check kan? Kita check suatu perkara, betul tak? Sama ada benda tu berlaku seperti yang kita
lancar ataupun tidak. Audit lah, kita buat audit lah. Sama juga dengan penilaian tadi kan. Audit. Buat audit, kita check benda tu. Kita, ataupun check stok lah. Check stok tu, audit stok tu tak? Kan? Audit lah. Jadi kita nak make sure bahawa benda tu berlaku seperti yang kita rancang. Kita buat audit. Okay. Jadi kalau dalam dia punya definisi ni, is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic action and event to ascertain the degree of correspondence between this assertion and established criteria and communicating the result to interested users. Jadi tu dia punya definition of audit lah. Tapi cara basicnya audit ni kita tahu kita nak buat audit, kita tahu bahawa kita nak check thing is going on the track or not. Okay, ni 21st century challenges in strategic management. Jadi itu sajalah untuk kelas monitoring. Ada apa-apa soalan? Doktor, tanya pasal group assignment boleh tak saya? Explain sedikit. Boleh tanya? Pasal group assignment sedikit. Boleh tanya kat mana tu? Okey doktor. Doktor, yang doktor bagi tu, doktor buat rangka ada introduction. Lepas tu ada... Jadi kita buka, saya buka ya. Okey. Saya buka ni. Okey, nampak tak? Gelap doktor. Gelap. So that is the writing suggestion lah. Your assignment may consider following part. Nampak tak? Nampak doktor. Gelap doktor. Nampak? Ya. Sekejap saya upload lambat. Internet slow. Nampak ni. Doktor, saya share konten apa doktor?
Okey, tak nampak tu. Doktor ada explain apa-apa doktor? Sebab dok dengar. Jadi kes untuk setiap kumpulan dah ada. Betul tak? Ada dah. Dan sekarang ni isu dia Cara nak buat doktor. Sebab doktor suruh buat tengok muka surat 389 kan. okey. Bila Okey. tengok Okey, 388 389 dia tunjuk step by step yang kita dalam kelas kan. Mula-mula kena buat, contohnya macam mana kena buat sekali kena vision tu internal FE, EFE, betul tak? Dan sampai akhir sekali. Jadi pada monitoring. Okey. Jadi saya pun yang nombor 2 tu saya tulis writing suggestion. The assignment may consider. Yang pertama sekali introduction, yang kedua literature review, yang ketiga company audit. Dia company audit, yang keempat tu analisis. Finding. Mungkin awak tanya macam mana nak buat, betul tak? macam nak buat. Macam mana nak masuk? Bukan dengan maklumat 388 tu dengan 3 tu dalam form. Jadi mungkin yang pertama sekali introduction, awak masuklah awak punya summary of the case summary abstract. Tu banyak betul tak? Case tu ada berapa muka surat. Dekat tu awak masukkan case summary. Case awak tu baca awak ringkaskan kepada yang complex issues. Awak complex punya issue. Lepas tu yang kedua literature review. Literature ni kajian-kajian lepas Kajian lepas ni apa yang saya agak awak boleh buat, awak masukkan strategi kajian-kajian lepas lah yang awak boleh gunalah dalam kita nak tackle sesuatu masalah tu. Jadi supaya saya buat literature review ni supaya awak tahu apakah strategi yang boleh kita gunakan dalam kita settle the problem. Banyak strategi ada kat situ kan. Jadi yang keseterusnya company audit. Audit dah awak tentukan masalah dia. Awak highlight masalah ataupun problem yang company itu sedang hadapi. Bila awak audit, apa masalah dia? Boleh sini? Audit awak buat audit, awak tentukan, awak macam diagnose. Audit ni macam diagnose. Diagnose problem. Apa masalah situ company audit? And then awak analyse masalah tu. Analyse menggunakan teknik-teknik yang telah kita belajar tu lah. Analisis. Okay, analisis. Jadi awak pun suggest. Analisis apa untuk kita selesaikan masalah berdasarkan audit tadi? Untuk selesai masalah nombor 3 tu, kita guna analisis ni. Kita propose. Jadi awak betul analisis. Lepas tu awak letak dalam finding. Finding, mungkin finding and conclusion tu boleh satukan, tak apa. Findings and conclusion. Finding and conclusion jadi nombor 5 lah. Kita omit nombor 6, conclusion tu. Finding, jadi berdasarkan analisis yang kita buat tu, ini adalah cadangan yang kita boleh propose kepada management
ataupun pengurusan syarikat untuk kita selesaikan masalah nombor 3 berdasarkan audit tadi. Okey. Lepas tu kena buat tulisan sikit conclusion, kesimpulan pada masalah, kena buat report lah, short report lah. Nombor 5, nombor 6 findings and conclusion tu. Lepas tu kena letak reference sikit. Sebab ni untuk ajar awak buat penulisan, kena put your references kena list your references where you refer to do atau to complete this report. Your report must not exceed than 4,000 patah perkataan. Okey. Boleh Ashraf? Ada soalan? Doktor, kan company audit tu kita kena measure dua-dua doktor. Maksudnya internal satu dengan external satu. Kena ikut step yang ni 388 389 tu. Buat kat situ. Semua jenis tu doktor. CPN, EFE, IFE. Berdasarkan kes yang awak ada tu lah. Awak baca kes tu. Pilih ke macam mana doktor? Ya? Dia pilih ke guna-guna semua metrik, semua kaedah? Itulah tu berdasarkan kefahaman awak lah. Mungkin mungkin tak semua, mungkin yang ni awak rasa lebih perlu berdasarkan kes tu. Sebab kita tengok kan, kalau yang ni untuk company yang banyak portfolio. Kalau yang company yang ada satu portfolio, kita guna BCG. Kalau yang banyak portfolio, kita guna yang bawah tu. Yang bawah tu kan. Matrix apa tu kan. Kita guna yang bawah. Jadi kita tengok pada isu-isu yang berbangkit dalam dekat company kes tu. Lepas tu kita macam compare lah doktor kan. Keadaan sekarang, performance sekarang. Lepas tu kita cari jalan penyelesaian dia je kan. Strategi yang sesuai untuk implement tadi kan. Dia bagi dia punya financial statement kan. Financial standing. Financial position dia. Kan? Dia bagi doktor. Dia bagi. Kita tengok lah compare. Boleh? Doktor, kalau company audit tu, company audit tu saya buat internal lecturer review tu, kalau saya buat sekejap doktor. Kalau saya review overview case study. Literature review tu saya ni nak supaya pelajar tulis review ni kajian-kajian lepas sebenarnya. Biasanya kajian lepas mengenai satu isu. Jadi dalam literature review tu, mungkin awak boleh letaklah kat situ strategi saya kata ni. Supaya awak ingat benda tu. Benda awak nak belajar ni ingat. Contohnya apa itu penetration strategy, market development strategy, okey, dan lain-lain strategi lah, retrenchment strategi, tentang SM lah, tentang strategi management tadi. Kalau tidak, awak tak ingat. Macam Martin lah tu lah. Maklumat berkaitan dengan yang isu yang awak kaji lah. Okey Company audit tu kalau lepas saya tu, buat saya lupa nak beritahu yang tarikh yang saya letak dalam Eclipse tu lah, yang saya upload dalam Eclipse. Lepas tu ada satu lagi, awak kena record. Awak kena record. Sebab ni adalah group work kan, betul tak Ashraf? Group work kan? Group assignment. Ya doktor.
Kena record macam mana doktor? Dia group work, jadi awak sebab setiap kumpulan ramai pun, 5-6 orang, maksimum 6 saya bagi kan. Jadi saya rasa taklah susah sangat assignment ni. Kalau individual assignment berat lah. Sebab banyak kerja kena buat. Sebab kalau kita plan, kita faham, kita bagi tugas dan semua ahli tugas tu faham tentang dia punya part. Jadi dan kita setiap ahli kumpulan tu faham bagaimana kita punya final report tu. Jadi itu yang saya nak. Tapi pada yang sama saya nak setiap kumpulan ni setiap kumpulan ni boleh pilih sendiri sama ada dia nak macam mana dia nak present. Untuk dia ada boleh Ashraf? Ada. Awak Dia kena boleh present, awak kena upload, bagi link kat saya. Saya akan buka lah berdasarkan kes tu. Kes yang awak upload link. Biasa kan buat macam tu? Suap. Suap. Patut tengok. Itu bergantung pada kepakaran awak lah, kemahiran awak untuk selesaikan masalah yang berbangkit. Tiap satu syarikat tu ada isu yang berbeza-beza. Okey. Boleh, ada soalan lain tentang assignment ni? Nanti saya akan reply Doktor, hard copy tu kena post kan? Doktor. Tak faham? Tak dengar? Yang submission hard copy tu kena post kan? Tak payahlah hard copy dah. Silap ni. Hard copy bukan. Nak apa? Soft copy cukup lah. Hard copy awak email lah. Hard copy tu email. Soft copy cukup lah. Soft copy. Hard copy tak payahlah. No need hard copy Hard copy tak perlu. Okay? Soalan lain? Video nak berapa lama doktor? Video. Maksimum. Dalam 10 Maksimum 20. Maksimum 20. 20. Okey doktor. Minimum doktor? Minimum. Minimum bukan seminit boleh siap pun. Maksimum lah, maksimum. Kita bagi maksimum, yang minimum tak ada. Minimum tak ada, maksimum je ada. Ya? Nak 15 ke 20 tu okey dah doktor. 15 ke 20 20 tu okey dah. okey dah. Takut tak cukup masa sebab banyak. Doktor, guideline untuk tulis report tu macam tulisan dia tu macam mana tu, ada tak? Tulisan dia tulis font lah. Font font apa-apa font pun boleh. Area pun boleh. Tapi double spacing double spacing. Font 12. Double spacing font. Tak boleh ada. Double spacing. Awak setting double spacing. Apa double spacing? 4,000 words.
Not more than. Maksimum 4,000 je. Okey Boleh? Doktor buat macam artikel sebenarnya. Macam Ya? artikel doktor. Apa Format dia? dia. Ke doktor format dia ni. Ada. Dia artikel dia lain sikit. Dia komprehensif. Ni nak tunjuk buat report je sebenarnya. Ni kalau artikel okey. komprehensif. Dia kalau nak publish artikel dia komprehensif. Dan dia kena yang updated, yang current lah. Yang ni nak latih bentuk je. Bentuk tu macam artikel. Bentuk tu macam penulisan artikel tapi tak boleh publish macam tu. Tak boleh publish ni. Dan saya ada dah jawapan dia, Syarah. Saya ada dah jawapan bagi setiap kes tu. Saya nak tengok apa yang awak faham. Yang awak belajar daripada kelas lah. Lepas tu kita nak compare. Boleh doktor. Doktor, assignment ni berapa persen? Assignment tu saya terang itu berapa. Dia punya test 20 lah itu kan. Assignment 20, 25 macam tu 20. Final 40. Final 40. Assignment 30. Presentation assignment 30. Daripada 30 tu presentation lebih kurang 10. Acting 70. Test 20. Test itu kan. Yang lain-lain tu 10. Test baru ni 20 ha. Tak silap saya lah. Ada soalan lain? Doktor. Nak tanya pasal yang company saya dapat NGO doktor. NGO. Jadi saya tak familiar sangat NGO. Doktor tahu macam mana apa-apa yang biasanya untuk NGO ni. Nature NGO dia apa tu? Company apa? Apa yang NGO tu? Dia macam Company apa? pasal haiwan. Jaga alam macam tu lebih kurang doktor. Company apa tu? Wildlife. 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 Dia macam kehidupan liar lah. Jadi gini, awak boleh untuk dapat maklumat awak boleh Google dulu, baca kes tu. Baru dapat lah. Boleh tapi sekarang ni isu sekarang ni kena di samping kes yang tu yang awak baca, yang awak dapat tu, awak kena Google. Yang daripada di samping kes yang awak dapat daripada buku tu, awak kena Google juga maklumat-maklumat lain daripada internet. Barulah kita dapat overview tentang dia punya kes tu. Oh, maksudnya boleh cari dalam internet lah tu kan? Boleh, jangan tak cari pula, jangan subjek limited kepada kes tu je, boleh tambah maklumat semasa. Oh, sebab dia macam banyak sangat. maklumat je tu lah pun, doktor. kes tu pun. Maklumat tu boleh tambah baik daripada internet lah. Dia jangan rigid sangat. Kena fleksibel sikit. Jangan rigid kepada teks, jangan rigid kepada kes tu. Kena dinamik lah. Doktor, kiranya group assignment ni dengan presentation last untuk carry mark
punya task ke? Sekali lagi? Untuk presentation dengan report ni, last task Okey. untuk carry mark ke? Last. Target tu Tak. saya bagi sampai 7 tak? Yelah, maksudnya ni adalah tugasan terakhir lah untuk carry mark. Untuk campurkan untuk, tapi sebab saya kebetulan saya bagi lambat jadi mungkin awak dapat lambat jugalah, tapi saya boleh bagi je kalau nak markah kerimak pun lambat sikit lah. Tak apa. Cuma maksudnya lepas ni tak ada lagi lah quiz ke? Tak adalah kan? Dia dah. Nanti kalau ada pun nanti saya, untuk mungkin saya tengok balik, saya akan review balik, tengok minggu depan atau apa saya boleh tambah balik. Okey. Minggu lagi kan? Sekarang kita Minggu minggu 12 ada. ke-12. Minggu 12, 13, 14, ada 2 minggu lagi kan? Jadi saya tengok, saya bertambah, saya tambah buat latihan kuis ke apa minggu depan. Tengoklah nanti. Okey doktor. Boleh Nabila? Okey, doktor. Tapi nasib baik doktor bagi lambat sikit doktor. Arif hasil. Dan saya rasa cukup, lagi pun saya buat dalam kumpulan. Kalau saya bagi individu, saya rasa tak patut lah kan. Tu banyak kerja tu. Dan masa pun saya rasa memadai lah. Betul doktor. Dalam 9 ke 10 ke 8 juga dia. Macam tu lah lebih kurang 20 saya rasa lebih sebab biasanya dalam satu muka surat 200. Saya pakai satu muka surat 200, kalau 4,000 ni 200 kali 20 page lah. Lebih kurang. Ya, tak ingat doktor guna double spacing. Hmm. Saya rasa biasa guna Betul tak? apa doktor. Betul. Lebih kurang tapi tak kurang dari 15 saya rasa. Kena mesti ada 20, 23, 25 macam tu. Tengoklah awak taklah banyak banyak diagram, banyaklah page lagi. Tapi sebab tu saya nak dah besar copy, saya boleh check number of words. Ada soalan lain? Ada, kalau tu boleh tanya dekat WhatsApp pun tak okey. Doktor, yang video tu nak buat macam mana doktor? Video tu awak rekod. Lepas tu awak setiap tu dia bertanggungjawab part mana, awak bagilah. Dia buat, jadi present. Saya akan Maksudnya dia macam kena guna PowerPoint ke ataupun dia boleh je guna report yang dia ada tu untuk buat video present. tak apalah, buat macam mana pun berdasarkan awak punya kreativiti lah. Macam mana? Okey. Kena tengok lah. Boleh doktor. Tengok atas. Tak ada doktor. Dari mak untuk kuis minggu lepas tu. Dah kata ada tak nak, saya tak bagilah. Tahan sikit Okey, boleh doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, thank you doktor. Doktor. Baik.